Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, cikgu harap awak semua sihat walafiat. Hari ini bertemu lagi kita pada tajuk ruang iaitu sudut. Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi tiga. Cikgu harap awak akan bersama dengan cikgu sehingga akhir video ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang jenis-jenis sudut, kita kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan sudut. Sudut ialah ruang antara dua garisan atau sisi yang bertemu. Di sini dua garisan, satu, dua. Bila bertemu di sini ruang yang ada, kita sebut dia sebagai sudut. Okey, ruang yang ada di antara dua garisan ini, kita panggil dia sudut. Sudut berada pada bucu sesuatu bentuk. Di mana ada bucu, di situlah ada sudut. Di sini ada bucu, bermakna di sini juga ada sudut. Okey, bermakna pada segi empat tepat ada empat sudut. Manakala pada segi tiga pula ada tiga bucu, bermakna ada tiga sudut. Baiklah, kita akan pergi lebih lanjut tentang jenis-jenis sudut yang ada. Mari kita berkenalan dengan jenis-jenis sudut. Terdapat tiga jenis sudut yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah sudut tegak. Sudut tegak ialah sudut yang bernilai 90 darjah. Sudut ini berbentuk segi empat. Sudut ini banyak terdapat pada bentuk-bentuk segi empat. Pada kehidupan seharian, bentuk ini boleh dilihat pada bucu meja sekolah, pada bucu buku tulis dan pada bucu televisyen dan beberapa contoh lain. Seperti gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, pada bucunya ialah terbentuknya sudut tegak. Baik, seterusnya kita pergi kepada sudut yang kedua, iaitu sudut tirus. Sudut tirus ialah sudut yang bernilai kurang daripada 90 darjah. Sudut ini yang cikgu tunjukkan lebih kecil berbanding sudut segi empat kalau kita letakkan segi empat pada sudut. Contoh sudut tirus pada kehidupan seharian boleh dilihat pada bucu pizza, sekeping pizza atau sepotong pizza, pada sekeping sandwich dan banyak lagi contoh lain. Seterusnya kita perhatikan sudut yang ketiga. Sudut ketiga ialah sudut cakah. Sudut cakah ini sudut yang lebih daripada 90 darjah. Sudut cakah ini lebih besar daripada sudut pada segi empat. Kalau kita letakkan segi empat di tepi ini, ternyata segi empat itu lebih kecil daripada sudut yang terbentuk pada sudut cakah. Baik, contoh sudut cakah boleh dilihat pada bentuk pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lihat apakah bentuk-bentuk yang terdapat pada
bentuk-bentuk segi empat dan juga segitiga. Yang pertama sekali kita akan lihat ialah pada bentuk segi empat. Segi empat tepat dan segi empat sama mempunyai 4 bucu. Jadi, ia akan ada 4 sudut terbentuk. Kita lihat dulu pada segi empat tepat. Apakah sudut yang terbentuk pada segi empat tepat ini? Pada bucu segi empat tepat ini, jika diletakkan segi empat, maka ia memenuhi ruang dengan baik. Jadi, sudut yang terbentuk ialah sudut tegak, iaitu sudut 90 darjah. Begitu juga pada sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini juga sudut yang terbentuk ialah sudut 90 darjah kerana kita boleh meletakkan segi empat pada hujung atau pucu sebelah kanan. Lihat pula pada bahagian bawah sebelah kanan. Pada sebelah kanan bahagian bawah ini juga dapat diletakkan segi empat. Jadi, sudut yang terbentuk ini juga merupakan sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Pada bahagian bawah sebelah kiri juga, segi empat tepat ini dapat memenuhi ruang dengan baik. Jadi, sudut yang terbentuk ini juga ialah sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Kesimpulannya, kesemuanya iaitu keempat-empat sudut yang ada pada segi empat tepat ini ialah sudut tegak. Jadi kita boleh katakan segi empat tepat mempunyai 4 sudut tegak. Kita lihat pula segi empat sama. Segi empat sama pada bucunya sebelah kiri dapat diletakkan satu segi empat. Jadi pada sebelah kiri ini terbentuknya sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Begitu juga pada sebelah kanan. Pada sebelah kanan ini juga dapat diletakkan segi empat dengan sempurna tanpa lebihan. Jadi sudut tegak ini juga terbentuk pada sebelah kanan ini. Lihat pula pada bahagian kanan, pada bucu kanan sebelah bawah. Sudut tegak juga terbentuk pada sebelah kanan ini, bahagian bawah. Begitu juga sebelah kiri bahagian bawah ini, jika diletakkan segi empat, ia juga boleh membentuk sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Kesimpulannya, segi empat sama mempunyai 4 sudut tegak. Baiklah, mari kita lihat berapakah sudut yang ada pada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki ini. Segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki mempunyai 3 bucu dan ia menunjukkan adanya 3 sudut pada kedua-dua segitiga ini. Mari kita lihat apakah jenis sudut yang ada pada segitiga sama sisi ini. Kita lihat dahulu pada bahagian atas. Jika kita letakkan satu segi empat berwarna merah ini di bahagian atas, sudut yang terbentuk berwarna biru pada segitiga ini tidak dapat memenuhi kesemua ruang segi empat ini. Ia menunjukkan sudut segitiga ini berwarna biru lebih kecil daripada segi empat ini. Jadi, ia bermakna kurangnya daripada 90 darjah.
Sudut pada segitiga ini kurang daripada 90 darjah yang kita namakan sebagai sudut tirus. Seterusnya kita beralih pula pada sebelah bawah bahagian kanan ini. Jika kita letakkan satu segi empat berwarna merah, sudut biru ini ternyata tidak dapat memenuhi semua ruang segi empat ini. Ia lebih kecil daripada segi empat ini. Ia menunjukkan juga ia kurang daripada 90 darjah. Dan ini kita namakan sudut tirus. Begitu juga di sebelah kiri bahagian bawah. Jika diletakkan satu segi empat, ternyata sudut berwarna biru ini lebih kecil daripada sudut yang segi empat ini atau sudut tegak ini. Bermakna ia kurang daripada 90 darjah dan kita namakan juga ia sebagai sudut tirus. Kita dapati ketiga-tiga sudut yang ada pada segitiga sama sisi ini adalah sudut tirus. Kesimpulan yang dapat kita buat ialah semua sudut pada segitiga sama sisi ini ialah sudut tirus. Segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut tirus. Beralih kita kepada segitiga sama kaki. Pada sudut bahagian atas yang berwarna biru yang terbentuk pada segitiga sama kaki, jika diletakkan satu segi empat di atasnya, ternyata sudut yang ada ini lebih kecil daripada sudut tegak iaitu sudut segi empat ini. Jadi, sudut yang terbentuk ini adalah kurang daripada 90 darjah iaitu sudut tirus. Lihat pula di bahagian sebelah kanan. Sudut berwarna biru ini juga ternyata lebih kecil daripada segi empat ini. Ia kurang daripada 90 darjah. Bermakna ia juga sudut tirus. Begitu juga di sebelah kiri. Sebelah kiri, sudut berwarna biru pada segitiga ini juga tidak dapat memenuhi ruang segi empat ini. Ia lebih kecil daripada segi empat iaitu kurang daripada 90 darjah. Kita namakan juga sebagai sudut tirus. Kesimpulannya, segitiga sama kaki mempunyai 3 sudut tirus. Jom kita lihat segitiga bersudut tegak pula. Segitiga bersudut tegak mempunyai 3 bucu. Jadi, ia mempunyai 3 sudut. Baik, kita lihat sudut yang terbentuk pada bahagian atas, iaitu sudut yang berwarna biru pada segitiga ini. Kita akan letakkan satu segi empat. Satu segi empat ini menunjukkan ia adalah sudut 90 darjah. Ternyata sudut berwarna biru ini lebih kecil daripada sudut yang ada pada segi empat. Jadi, sudut berwarna biru ini kurang daripada 90 darjah dan kita namakannya sebagai sudut tirus. Lihat pula di bahagian bawah sebelah kanan. Sudut yang terbentuk pada bahagian bawah sebelah kanan berwarna biru juga lebih kecil daripada segi empat ini. Jadi, ia kurang 90 darjah dan kita namakannya juga sebagai sudut tirus. Lihat pula bahagian bawah sebelah kiri. Bahagian bawah sebelah kiri, jika diletakkan petak segi empat ini, ternyata ia memenuhi semua ruang yang ada, iaitu memenuhi ruang 90 darjah. Jadi, sudut yang terbentuk bahagian bawah
sebelah kiri ini kita namakannya sebagai sudut tegak. Kesimpulannya, segitiga bersudut tegak mempunyai satu sudut tegak dan dua sudut tirus. Baiklah, beralih kita kepada segitiga yang terakhir, iaitu segitiga tak sama kaki atau segitiga tak sama sisi. Segitiga tak sama kaki atau segitiga tak sama sisi ini mempunyai 3 bucu. Bermakna kita akan ada 3 sudut. Baik, kita lihat pada bahagian atas, iaitu sudut yang pertama. Pada bahagian atas ini, sudut yang terbentuk yang berwarna kuning ini ternyata lebih kecil daripada petak segi 4 atau sudut 90 darjah. Jadi, bila ia kurang daripada 90 darjah, bermakna sudut yang terbentuk ialah sudut tirus. Lihat pula di bahagian kanan ini. Bahagian kanan sebelah bawah ini, sudut warna kuning ini pada segitiga lebih kecil daripada petak segi 4 ini. Bermakna ia juga kurang daripada 90 darjah dan sudut yang terbentuk juga adalah sudut tirus. Lihat pula di bahagian sebelah kiri. Sudut yang berwarna kuning ini lebih besar daripada sudut yang berwarna biru ini. Bermakna ia lebih daripada 90 darjah. Dan kita namakan sudut lebih daripada 90 darjah ini sebagai sudut jangkar. Kesimpulannya, segitiga tak sama kaki atau segitiga tak sama sisi mempunyai satu sudut jangkar dan dua sudut tirus. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak semua dapat memahami apa yang dipelajari hari ini dan mengaplikasikannya dalam latihan nanti. Kita bertemu lagi di lain masa. Selamat belajar dan jaga diri.